apa yang kita belajar dalam industri lawak ni, dia ada certain subculture. Ada lawak yang kena dengan lebih kampung, ada lawak yang kena dengan urban. Melayu urban. Ada lawak yang kena dengan golongan warga pekerja, ada lawak yang kena dengan golongan elit. So macam mana, apa pecahan lawak sebenarnya dalam Malaysia ni? Faham? Kau ada study ya? Cikgu tau ni. Soalan dia Mati kau kena jawab bijak tau. Kalau kau jawab macam bodoh-bodoh. Alah, santai je. Mono je. Soalan dia jadi admit tu. Susah gila. Macam pusing-pusing. Admit kan satu soalan dua muka surat. Apa benda tu jawapannya. Sekali salah juga hujung-hujung dia. Sepatu Reunion saya rasa 6 season. Satu season lebih kurang 13 episod. So maksudnya dah berpuluh-puluh episod. Payment macam mana Payment ngam. Sepatu Reunion Masuk one of the program yang menang 3 tahun berturut-turut. Maksudnya kalau kata ada 5 calon tu, ada Gegar Vaganza, ada Big Stage. Yes, diorang beat. semua main punya program. Tapi alhamdulillah masa tu 3 tahun berturut-turut Sepatu Reunion menang. Kalau nak cerita Sepatu Reunion, saya rasa it's not about Bijak. Masa English dah bijak. Kasih dia habis. Dia kena English dulu. Kalau dia kena go English, dia nampak bijak sikit. Betul. when the Tak payah. tak nyanyi when meramble aku nak nyanyi kau sabar lah. That's my check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Rapi Number one podcast in Singapore. Baik, selamat kembali ke podcast OK Let's Go part yang ketiga bersama dengan Syul. Alhamdulillah. Kena. Bila dengar kena ni. Ya. Ini aku selalu tengok yang Sepatu Reunion, bro. Masya Sepatu. Kau selalu buat lawak dengan Jack. Kena ni semua kan. Hai, hebat. Rindu gila. Dia ada satu lawak dia yang kalau terkenal masa Sepatu Reunion, dia selalu buat lawak terbalik. Apa tu? Lawak terbalik. Dia selalu terbalikkan benda tu. Opposite punya. Contoh kita sebut perkataan tu sampah sarap. Dia akan sebut, kenapa kau tak sapu sarap sampah tu? Dia nak joke betulkan dia. Kau hotel jadi tohel. Tohel. So aku nak kasih tahu, aku suka dengan lawak Syuib ni sebab dia pelawak yang bijak. Dia bukan tu saja, dia boleh sabar. Spektrum lawak dia kepelbagaian. Ada slapstick, ada mendalam, ada kata-kata. Dia ada pelbagai. Itu yang flavor dia. Dan ada kalanya juga aku tengok lawak tu sampai kat kita, tapi dia jadi ofensif kepada setengah yang ada dekat luar sana. Dalam masa kau melayari gelombang kehidupan sebagai pelawak ni, macam mana? Kau eksperimen atas pentas dulu ke atau off? Sebab aku tahulah beberapa insiden yang pernah viral. Tapi bila aku tengok, sumpah masa tu aku ketawa gila. Cari kelakar. Kira orang tak, dalam hati aku, kira orang tak boleh terima lawak ni. Tapi yang kecam dia lah. So apa yang kita belajar dalam industri lawak ni, dia ada certain subculture. Ada lawak yang kena dengan lebih kampung, ada lawak yang kena dengan urban. Melayu urban. Ada lawak yang kena dengan golongan warga pekerja, ada lawak yang kena dengan golongan elit. So macam mana, apa pecahan lawak sebenarnya dalam Malaysia ni? Faham? Kau ada study ya? Cikgu tau ni. Soalan dia Mati kau kena jawab bijak tau. Kalau kau jawab macam bodoh-bodoh. Alah, santai je. Mono je. soalan dia jadi admit tu. Susah gila. Macam pusing-pusing. Admit kan satu soalan dua muka surat. Apa benda tu jawapannya. Sekali salah juga hujung-hujung dia. Macam mana kau study pasal lawak lah, kira macam mana? Sepatu Reunion saya rasa 6 season. Satu season lebih kurang 13 episod. So maksudnya dah berpuluh-puluh episod. Payment macam mana Payment ngam. Sepatu Reunion Masuk. Payment ngam lah. Alhamdulillah. And then one of the fact tentang Sepatu Reunion, one of the program yang menang 3 tahun berturut-turut untuk program program komedi terbaik, komedi television, program television terbaik gitulah. Maksudnya kalau kata ada 5 calon tu, ada Gegar Vaganza, ada Big Stage. Yes, diorang beat semua main punya program. Tapi alhamdulillah masa tu 3 tahun berturut-turut Sepatu Reunion menang. And then kalau nak cerita Sepatu Reunion, saya rasa it's not about Bijak. Masa English dah bijak. Kasih dia habis.
Dia kena English dulu It's not about kalau Kalau dia kena go English, dia nampak bijak Bau sikit. nampak bijak, kan? Betul. when the Tak payah. tak nak nyanyi. When Marambo runs, aku nak nyanyi. Kau sabarlah. Tak, kalau bagi saya secara personal sepatu Reunion dia bukan tentang pemain-pemain sepatu Reunion. Okay. Tapi tentang kebersamaan pemain-pemain sepatu Reunion. Chemistry dia. Chemistry. Sebab kita sepatu Reunion semasa saya ada, kita rehearsal bukan rehearsal betul-betul pun. Okay. Kita ada skrip, kita bukan ada skrip, kita guideline jalan cerita untuk 5 segmen. Okay. Untuk ini 3 segmen kan. So kita ada 5 segmen. Satu segmen lebih kurang berapa minit lah? 10 ke 15 lah. Lebih kurang macam kita. Jauh sangat. Tak 9 minit. 9 minit macam tu lebih kurang. So ada 5 segmen. So every segmen ada cerita dia yang tertentu untuk kita sambungkan yang untuk kita main. Okay. Yang terrornya tu adalah pasal pemain-pemain tu. Sebab kita tak ada rehearsal. Kita cukup tahu apa ceritanya, macam mana nak bawa jap lagi, kau watak apa. Jom kita masuk, kita main dekat dalam. So itu barang dia. Dia bukan pasal tak dia terror tak. Sebab mungkin kadang-kadang kurang seorang dia jadi tak terror dah semua tu. Okay. So mungkin itu yang boleh berlaku lah. Dalam pemilihan lawak-lawak dalam sepatu Reunion pula, memang kita bawa apa yang kita ada sebenar-benarnya. Okay, melawak kampung kita. Kita tak pandai slapstick sangat sebenarnya. Tak pandai. So kita ada lawak-lawak yang maybe brilliant dengan wording-wording yang kita pakai. Tapi kita push untuk lebih kreatif. Itu yang kadang-kadang pasal bila dah terlalu banyak terlalu banyak minggu, banyak episod, kadang-kadang kita stuck. So kita kena cari kelainan. Itu yang kadang kita bermain benda yang kita tak selesa pun. Tapi kita still work untuk buat benda tu jadi kelakar. Sebab kita dah pegang dalam diri kita, setiap pemain ni masuk dalam kena buat kelakar. Itu je. Itu je. Kita tak ada bincang. Tak bincang. Sebab tu ramai orang takut untuk masuk sepatu Reunion. Sebab dia cakap bila orang datang jadi guest kan, ya betul dia tak ada skrip. Macam mana nak buat, nak cakap apa? Masa dah lah macam itu, masa rehearsal pun kita tak bawa betul-betul. Sebab rehearsal petang lain, malam lain. So kita ambil vibe, kita ambil apa yang kita rasa kena buat kelakar. Perahlah apa-apa yang ada, janji kelakar. Yes. Okay, anak tanya kau dah berapa puluhan tahun kot dengan Sepa kan. So kau tak ada rasa rindu ke nak kembali ke, nak buat baik? Kau tadi kau cakap duit sedap, masyuk dan sebagainya. Takkan nak cakap alasan buat perniagaan? Perniagaan dah okey. Alhamdulillah. Macam mana? Saya suka framekan benda yang dah sampai situ. Untuk Maksudnya saya, dah situlah. Yep. Saya suka macam tu. Bila sampai satu time, dah sampai situ, saya nak frame dia situ je. Saya tak nak tunggu dia sampai dia jatuh ke apa, tak nak. Faham. So bila sampai dekat situ, situlah dia. Okay, aku tarik Legacy aku dah jauh. Yes. So aku pernah sampai tahap itu dah. So tak nak lagi dia drag ke bawah. So itulah dia, that's why kenapa. So aku faham konsep ni. Contohnya macam kau tengok The Season of Friends. Dia berlangsung selama 10 musim berturut-turut. Lepas tu dia habis gitu. Dia exit on a high. Dia tak ada macam kasi exit on a high. Exit on a high. Sebab itulah yang orang akan ingat. Sampai bila best lah. Asal tak ada lagi, Tapi itulah magic dia. Aku faham, tapi benda tu masih lagi high tapi kau keluar. benda tu masih high masa kau ada tu, benda tu tetap akan ada. Sebab macam contoh kita boleh Adakah kau kan. keluar tu time kau yang high? Keluar lah. Dia macam soalan kita okay, let's go gini. Dah tengah high, lepas tu tiba-tiba Zah keluar. Faham. Mestilah benda tu akan tergoyang juga kan. Okay. Sebab adanya Sepa tu, sebab adanya Syuib. Faham. Itulah kadang-kadang takut juga saya nak berkata-kata hari ni. Okay, sebab kadang-kadang takut mengguruskan perasaan orang. Tapi saya cakaplah apa yang saya rasa. Saya kenal Syuib macam mana. So Syuib, dia akan tetap Syuib. So dia ada benda yang dia pegang. Yalah. Maksudnya sebab tu saya macam mana macam mana saya boleh decide untuk Berhenti. contoh berhenti radio. Banyak kali. Jarang juga orang buat macam tu sebenarnya lah. Kalau tengok balik dulu, ada ke penyampai yang duduk situ, tak aku nak keluar. Padahal dia orang dah rasa selesa. Saya pernah beritahu, saya beritahu siapa masa di Hot FM setahun setengah saya decide untuk berhenti. Di setahun setengah saya beritahu rumah saya. Cak, kenapa you nak berhenti tiba-tiba? Kenapa ya Dul? Cak, kenapa? Kontrak you ada 6 bulan lagi. Tak. Saya tak sedar hati. So
Sueb Sebab dah kaya. bukan Dol. Sebab tu saya kenal diri saya. So Sueb tu dia memang begitu. Kalau dia cakap A, dia tak ada A tu huruf kecil, tak ada dah. Kalau A huruf besar, is A huruf besar. Saya punya keputusan begitu selalunya. So bila aku nak keluar sepatu Rinian. So that is the keputusan ni lah. Sebab saya last masuk pun as a guest masa yang saya diorang dipanggil tanya-tanya. Yes. Itu pun saya cakap apa? Okay, hadiah untuk dorang. This is last frame untuk korang. Dan aku nak betul-betul frame kan, this is the last of Shuaib di sepatu Rinian. Ada satu episod tu tiba-tiba last kali cameo dia keluar. Masa tu arwah isteri saya meninggal juga. So itulah jawapan kalau awak tanya kenapa saya tengah peak saya keluar. Sebab Shuaib is always Shuaib lah. Saya macam gitu. Saya tak nak nanti kalau saya cakap macam ni macam sombong sangat. Tak. Sebab kita tapi adakah ke depan kemungkinan tu ada, Dol? Itu bila cerita ke depan, kita tak tahu kan apa yang Allah sembunyikan daripada kita. Rahsia dia kita tak tahu. So saya pun takut nak cakap ke depan tu yang macam mana. Kalau kata Allah cakap, satu hari kau akan duduk balik kat sepatu Rinian. Wallahualam mungkin saya akan duduk balik. Tapi untuk sekarang, bila saya buat satu keputusan, itulah dia. Untuk saya. Tapi ada pernah terfikir macam yelah dah bergerak orang kata tak nak cakap secara solo kan dah you are your own man. Sebab kita tengok dalam dunia hiburan ni ada kalanya orang datang berkumpulan tu bila mereka berpecah mereka ada have their own solo careers. Blackpink orang kata tu Taeyang, G-Dragon. So you dah bercakap kau tak ada nak buat stand up sendiri ke show sendiri? Your own shit kira. Stand up, Dol. Bila kita cerita pasal Shuaib, saya cakap kita kena kenal diri kita lah juga kan. So saya tahu apa kebolehan saya, apa yang saya tak boleh sangat. So kalau nak cakap bergerak secara solo sebagai macam komedian Lan solo lah. Saya tidak kot. Saya memilih tapi kau pernah buat. Pernah buat masa dia terdesak. Masa ada satu time tu Maraja Lawak jab tak sihat. Dan nak tak nak dia jalan sendiri. Masa tu aku ingat lagi sebab masa tu aku pun tengah bertanding. Lucu kan? Masa tu Taufik Batisha bagi saya 5 hal. Tangan dia sejuk nak naik. Sejuk gila tangan. Buat solo bukan senang. Bukan senang. So untuk bergerak solo saya tidaklah kot. Sekarang saya more fokus on business dan juga family. Industri still ada, Dol? Ada sikit-sikit. Ada sikit-sikit. Ada benda-benda yang saya buat jugalah dalam industri. Benda yang kita suka, kita minat, kita buat lah. Aku nak tanya something, sorry. Aku balik pada radio sebab aku suka dengan kesenian radio ni. So ada satu ketika tu dia mula dengan penyiar apa pasal? Kesenian radio. Dahsyat. Ada kesenian dia. Kau bersedia dengan Simono. Masa buku dalam kan. Kau bersedia. So bila soalan-soalan mono. Soalan mono. So bila mula ni penyiar-penyiar ni diorang radio train tau. Dengan suara lah apa. Lepas tu datang kemasukan evolusi penyiar-penyiar radio ni datang pelawak, kemasukan pelawak. Dan kini aku tengok dia dah lebih menjurus ke arah influencer. Ada award dan sebagainya macam International Ryan Bakery dan sebagainya. Adakah saat ini kematian pelawak dalam kerelevanan pelawak tu dalam industri radio betul dia akan take over oleh influencer masa akan datang? Sebab zaman sekarang ramai influencer yang menang anugerah tau tu. TikToker ramai. Faham? Awak ambil contoh ni dia ke atau macam mana? Aku memang dah apa kau pasal dia cakap kenaikan influencer ni mengganggu gugat pelawak-pelawak. Jangan ambil aku. Aku dah tak ada. Aku lagi hypekan orang Ryan Bakery aku. Contohnya aku faham tak nak tanya. Contoh dulu masa anugerah gempak apa semua kebanyakannya artis angkat. Tapi yang baru-baru ni pun kita tengok Apis Mahmad angkat, lepas tu Ryan Bakery. Jadi adakah sebab ada bunyi-bunyi Dol daripada segelintir yang berkata okey macam influencer ni masuk dalam side industri secara mudah, tak macam pelawak dulu yang struggle susah. Macam tu. Apa soalannya? Apa perasaan kau, adakah kita terganggu gugat? Itu rasa challenge saya kot. Bukan pasal terganggu gugat lah. Tapi satu juga yang saya nampak pelawak-pelawak dalam Malaysia ni dia ada kualiti dia sendiri juga. Mana-mana yang betul-betul terror lah. Maksudnya dia ada barang yang dia buat. Dia ada trademark dia sendiri. Dia build up
dia punya nama dan karakter tu sendiri kan. Right. So dia ada kekuatan dia sendiri dah. So for influencer ni saya rasa mungkin lah kita sebagai pelawak yang dah lama-lama ni mungkin kena ambil itu as a challenge untuk sama-sama naik dengan orang. Sebab tu saya bila saya rasa Ryan Bakery yang masuk ke mainstream, saya yang bawa dia. Okay, saya start dengan video yang dia saya budak marketing. Tahu lah. Pastilah pandai ambil kesempatan. Bukan ambil kesempatan lah, kita win-win situation. Sebab saya nampak dia ada talent dan dia ada hati. So dia orang yang sangat baik, Ryan Bakery. So, aku celah sikit. Sebab mentality kau ni yang nak ada penyerapan influencer, kau sampai cakap pelawak ni dia kena upgrade. Mentality ni sangat rare tau. Sebab lebih senang untuk orang cakap ni lah yang merosakkan periuk nasi kita, orang-orang macam kita. Tapi kau cakap kita kena up. Kita budak-budak baru ni dah buat influencer, macam mana kita nak belajar daripada orang? Bro, mentality ni rare bro. Tak, sebab dalam bisnes pun macam gitu juga. Kita instead of kau lawan, kenapa kau tak collab? Tak, sebab brand besar pun buat benda yang sama. Betul? Bro. Betul. Dior ke LV ke, gila bapak macam besar. Tapi ego dia turun tu. Jom lah kita collab. Nike collab dengan ni, Adidas collab dengan ni. Boleh pula. So kenapa kita yang rasa dia macam tak adalah terror sangat kan? Kalau kau rasa tak terror, kau collab dah dengan orang. Naik sama-sama, buat dengan orang. Sebab sometimes maybe ego. Saya okay je untuk duduk dengan orang. Saya okay sebab maybe ada satu keikhlasan daripada orang. Sebab mungkin orang baru. Sebab dulu sama kita shoot dulu. Betul. Apa benda pun orang suruh buat, kita buat. Betul. Kalau suruh makan tai, dia makan. Kau tak payah nak samakan. Tak, aku tak buat. Kau pernah cerita kau makan tai? Contoh. Tak benar. Dia boleh keluar. Aku tak. Aku bagi contoh yang bukan. So kat mana aku dah terhilang dah ayat aku tadi. So ini statement ni yelah, kita sebagai pelawak buat benda apa yang orang suruh buat. Kau tengok apa ni? Dah aku tengah tengok kau lah. Jauh sangat, tembus sampai ke sana. Matin. Saya confirm dah takkan masuk sepatu lagi Yang itu setakat ini. Dan satu lagi sebenarnya yang aku dengar Dol, anak aku. Okay. Hai Matin. Hai Martin. Hai. Minta maaf. Budak-budak. Tahulah kadang-kadang dia ternampak bapak dia kat rumah macam gitu ni. Budak-budak nampak kat rumah. Aku kat rumah ada bela kuda. Dia kuda kat rumah. Kau tak Dia tahu. siap tunjuk macam ni lagi. Minta maaf, dia memang kelakar sikit. Dia paling kelakar. Dia paling kelakar. Anak saya nombor 3 paling kelakar. Kadang-kadang aku tengok anak aku. Anak dia buat itu apa pula? Dol, okay, baru ni dengar juga kau ada buat satu lagi cabang baru bisnes, House of Patin. Betul. Mula-mula aku nak buat House of Semut. Itu apa tu? Dengan apa tu? House of Patin Melaka, saya panggil dia. Kau buat kat Melaka lah Saya buat di Melaka, depan Masjid Kampung Hulu. Okay. Di Kampung Hulu. Sebab saya suka makan tempoyak patin. Baik. So saya ada satu best friend yang berniaga di Kuala Lumpur, under House of Patin juga. So dia punya patin sedap, patin tempoyak dia sedap, sambal dia sedap, ada kelah, ada kerai, and then makan macam makan kampung ni lah. So saya gosok dia dekat 4 tahun kot. Saya nak buka satu macam dia. Sebab saya every year kalau bulan puasa ke hari biasa ke, saya rasa saya akan makan dekat tempat dia selalu. Okay. So saya gosok-gosok dia dalam 4 tahun tu. Akhirnya saya dapat untuk tarik dia, untuk ambil menu dia tu, buka satu House of Patin di Melaka. Dan alhamdulillah kita buka officially pada 1 Januari 2024 dirasmikan oleh Ketua Menteri Melaka dan juga Menteri Besar Pahang. And then inilah satu sejarah sebenarnya dalam Malaysia. Masuk buku sejarah? Bukan. Bukan nak sejarah kan biasa kalau orang nak launch hotel biasanya panggil satu menteri. Ini nak merasmikan sebuah kedai je. 2 menteri, maksudnya Menteri Melaka dan Menteri Pahang. Kita temukan. Dahsyat. Dan orang yang merasmikan, alhamdulillah. Budak marketing. Tapi sambutan macam mana Dol? Dah selama sebulan ni? Alhamdulillah, katanya sampai hari ni masih berbaris. Panjang sangat. Memang baris tu memang tak habis. Memang alhamdulillah lah. Tak, ini rezeki lah, Allah tolong. Sebab saya suka F&B. Saya suka makan. Sebab yelah, kita mana boleh tak makan kan. Dan saya pun hantu makan juga. So bila saya dapat bagi sesuatu untuk orang makan dan sedap, saya satu kepuasan lah.
F&B. Satu perkara yang payah dalam F&B juga, bila kau buka let's say satu stall ni, dia nak scale up dia susah. Scale up daripada Betul, kecil tu susah. nak buka franchise fries. Ini satu perkara yang dia cakap kalau kau masuk Tak dalam berani bisnes F&B ni, buat, dia bukan jual beli makanan je. Betul. You are in the business of people. Kau nak handle orang. Betul, that is. Macam mana ni? Kau pandai lah. Manpower satu hal, tangga Chef. gaji satu hal, chef ke lari-lari satu kena? hal. Macam mana? Itulah dia. Dalam sebenarnya betul, nak manage bisnes senang, tapi nak manage orang susah. Betul. Dan saya anggap saya masih lagi belajar sampai sekarang, sampai hari ni pun dalam outlet saya berapa lebih, saya masih belajar lagi untuk manage people. Macam mana nak make sure saya punya staff okay. Ya. Tapi saya alhamdulillah ada guide-guide. Macam contoh dalam Malaysia ni sekarang ni ada apa macam Hafiz Muhammad. Antara orang atau majikan yang bagus. So mungkin saya kena ambil Tengok cara dia tengok lah, dia contoh macam dia. mana dia buat. Sebab saya nak jadi yang baik dan yang baik. Kesilapan have done. Apa yang berlaku lah Right. kan. Tapi kita punya motif, kita nak betulkan keadaan, kita nak belajar, dan hopefully suatu hari tu kita boleh fulfillkan semua benda lah. Fulfill. Susah perkataan tu. Fulfill dulu. Wait, last. Sebab kita orang pun cakap ramai di kalangan peniaga-peniaga tahun lepas 2023. Aku tahu kat Malaysia macam mana. Kat Singapore ni banyak bisnes tutup. Sebab dia That is not a good year lah 2023. It's the after effect of COVID. Diorang masih lagi tengah recover. Dan 2024 ni kita masih lagi rasa recession. So ada ramai orang tengah struggle ni nak continue buka bisnes. Kata-kata Syuib untuk bakar semangat mereka untuk teruskan macam mana ni? Business is sangat challenging. Saya memang mengakulah sangat-sangat challenging. Kalau lagi-lagi kalau awak adalah founder, awak adalah pemilik company itu adalah sangat susah. So kalau kurang ilmu, saya cakap apa? Pergi belajar. Sebab saya sini belajar lagi. Saya jumpa dengan ada beberapa sifu saya lah. Yang which is nak belajar tu kena bayar. Tapi kau nak ilmu kan, bayarlah. Sebab benda tu dia takkan, memang orang cakap alah tak payahlah pergi jangan belajar-belajar ni kan. Benda tu sama je. Dia sebenarnya membantu ya Dol. Membantu. Dalam pelajaran Sebab ni. kita ni dengan diri kita, kadang kita ada ego. So kita rasa tak, aku boleh buat, aku pandai. Betul. Tapi sebenarnya kau bodoh. So kau kena duduk orang yang orang cakap kau bodoh. Kau tak pandai. Kalau kau nak pandai, kau kena belajar macam ni. So saya perlu orang macam itu. Bukanlah cakap aku bodoh. Cakap kau orang pandai tau. Cakap kau bodoh ke? So kena belajar. First, memang kena belajar. Selagi kau tak belajar, kau takkan jumpa mana jalan dia. And then lagi satu, never give up. Jalan je terus. Kalau dah betul tak boleh, Tutup. buat benda baru. Sebab kadang-kadang benda tu tak ngam dengan kau. Sama lah kita dalam berpasangan pun. Tak semestinya yang kita jumpa tu semua ngam kita. Akhirnya seorang yang jadi bini kita. So cari yang sesuai dengan kita. Betul. Sama dengan bisnes. Tak semua bisnes sesuai. Macam dia nak ambil semut, tak jadi. Kau tak payah cik nak bagi aku contoh lah. Senang aku nak bagi contoh. Tapi okey sajalah tanya bila untuk kau berjaya sampai setahap ini, kira berjaya Adol berapa yang kau laburkan untuk kau belajar bisnes ni saja? $100,000 Dol Cikgu ngajar sekarang bukan murah. Betul. Cikgu tu semua mahal. Tapi ilmu dia power lah. Tapi Dol, maksudnya yang orang duk cakap kadang-kadang kelas ratus-ratus ribu ni dia macam scam lah. Sebenarnya tak Dol Sebenarnya memang berkesan kelas tu. Sebab tengok juga siapa lah kan. Dia pun dah tengok dia siapa, apa yang dia sampaikan, and then sebab benda tu akan berbalik pada engkau juga. Sebab macam mana pun dibagi, kalau engkau tak jalankan itu barang, takkan jalan bro. I see. Sebab dia boleh bagi, dia boleh bagi ilmu. Execution tu. Execution tu pada kita. Kita yang aku nak buat macam ni. Kalau aku tak start, dia takkan jadi. Sebab dia hujung-hujung dia engkau. Tapi kau kena ada barang, baru kau boleh jalan. Alright. Baik, Terima kasih lah. Syuib, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Syuib sekejap sangat seronok betul. Sebab kau kali ni kau dah tak macam Syuib. Kau bersembang macam as a businessman. Dulu sembangan kau macam kosong. Satu soalan sebelum teruskan. Boleh. Benar. Tadi bila Syuib cakap tentang ramai wanita tapi pilihan kita cuma satu je, itu nak kongsi pengalaman lain ke? Tak ada. Itu saja soalan. Closing. Soalan closing. Soalan execution. Baik, jangan lupa like dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
That's my check 1 2. You're listening to Okay Let's Go. Okay, let's go. Rapi number 1. Number 1 podcast in Singapore.